رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا عليم يا عليم يا عليم وبه نستعين اللهم ربنا ربي زدنا علما اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم. Malam ini kita belajar berkenaan dengan usul tafsir yang daripada kitab yang saya buat. Jadi daripada pengenalan dulu lebih kurang. Pertama-tama kita kena tahu siapa itu Nabi kita, siapa itu Allah Ta'ala Tuhan kita. Kita kena tahu mana beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Kemudian kita kena tahu semua sifat-sifat Nabi, semua Nabi-Nabi, semua Nabi-Nabi yang ada tercatat dalam Quran. Sifat-sifat dia, apa tugas-tugas dia, tugas umum dia. Kemudian kita belajar berkenaan dengan sifat malaikat, percaya pada malaikat. Apa itu makna percaya pada mereka, sifat-sifat mereka, hari akhirat, mana start daripada alam barzakh sampailah hari mahsyar, kemudian syurga neraka. Syurga neraka semua akan saya beritahu belaka dalam kitab. Kemudian selain pada itu ialah tafsir bagi surah Fatihah tu. Semua ni daripada tafsir surah Fatihah lah, iaitu ihdinas siratal mustaqim tu. Siapa dia? Siapa dia orang yang ihdinas siratal mustaqim? Kemudian maliki yaumiddin, hari akhirat. Kita mulai dari sana. Tentang hari akhirat ni, syurga neraka akan saya beritahu dengan detail. Syurga macam mana, neraka macam mana, hanya daripada Quran, bukan daripada hadis. Apa yang kita buat ni ialah daripada Quran saja. Bukan kita ni orang tak percaya pada hadis. Nak beritahu daripada Quran ni pun sudah banyak perkara yang patut kita belajar dulu. Apa yang saya beritahu ni semua daripada Quran. Saya ni orang yang ada sanad hadis, saya orang belajar hadis. Cuma nak beritahu kepada kita semua dan kepada orang yang tak erti agama, orang jahil agama ataupun orang kafir. Kalau dia belajar, dia baca kitab ni, insya-Allah mudahlah dia masuk Islam. Lepas tu ayat Quran, siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafsir rekah ya tu, masa kita dalam pengajian kita dah tu. Lepas tu apa maksud iyyaka na'budu, apa maksud iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in apa maksud, dan dihuraikan satu persatu. Iyyaka na'budu apa dia? Satu persatu. Kekeliruan dalam iyyaka na'budu. Tauhid dalam iyyaka na'budu, pada kamu saja aku semua. Tauhid dia apa dia? Wa iyyaka nasta'in, tauhid dia apa dia? Pada kamu saja Tuhan aku minta tolong. Dan orang yang lawannya macam mana? Dua-dua cerita. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu orang-orang yang kamu beri pada mereka nikmat. Tafsirnya ialah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi 4 nama, iaitu orang-orang yang bersama dengan Nabi, orang yang pesi Nabi. Bukan kita lah, bukan kita lah. Siddiqin, siapa dia orang siddiq? Sifat-sifat orang siddiq ni, orang siddiq. Lepas tu orang syuhada, orang mati syahid, orang sebab agama, siapa dia sifat dia? As-salihin, orang yang amal salih, siapa dia orang amal salih? Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Tuhan marah, iaitu Yahudi dan musyrikin. Jadi sifat-sifat Yahudinya ni semua sifat Yahudi, semua sifat dia akan diurai satu persatu yang ada daripada Quran. Satu. Lepas tu sifat-sifat orang musyrikin pula. Musyrikin pula ni. Lepas tu waladhdallin, iaitu orang Kristian. Bukan orang sesat, iaitu Kristian. Kristian satu, munafik satu. Iaitu Kristiannya, apa dia sifat dia? Surah mana nak ambil? Sifat dia macam mana? Ni sifat dia satu. Munafik pula ni. Bukan dia, selain pada tu berkenaan dengan
Termasuk dalam bab Nabi-Nabi ini ialah tentang sebab agama. Nabi ini sebab agama. Allah ta'budu illallah. Jangan sekali-kali kamu sembah, kamu puja melainkan pada Allah juga. Wala tusyrik bihi syai'a. Jangan kamu sekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Sama ada orang tu hidup lagi atau orang sudah mati. Orang tu hidup atau orang sudah mati, ataupun dengan benda pun tak boleh lakukan. Lepas tu semua Nabi-Nabi ni, semua Nabi-Nabi dan semua da'i-da'i akan berperangan satunya. Selain pada tu ialah la as'alukum alaihi ajra. Dia tidak minta upah. Kalau minta upah bukan mudah yang nak kenal. Minta upah bukan. Itu sifat dia. Jadi itu secara ringkas kitab yang saya buat. Cuma satu-satu kitab ni kadang-kadang 2 jilid. Kadang-kadang satu-satu bab tu kadang-kadang 2 jilid. Contohnya sifat Yahudi itu harus 1 jilid dia saja. Selain daripada tu ialah cerita-cerita Nabi. Cerita Nabi Musa semua daripada A sampai Z, semua cerita dia. Cerita Nabi Adam. Cerita Nabi Adam. Apakah intisari maksud cerita Nabi Adam tu? Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Nuh, semua Nabi itu ada yang ada dalam Quran itu, semua kita akan urai satu-satu. Yang mana yang super dalam surah lain itu kita tak ambil, itu ambil satu ya. Semua sifat-sifat dia lah. Selain daripada itu ialah nama maksud perkataan. Maksud perkataan dalam Quran. Kalau tidak awak tidak faham apa itu tafsir Quran. Ayat ni begini maknanya begini. Perkataan begini maknanya ni. Kalau tak tahu yang itu hal banyak. Jadi selain daripada itu, kekufuran manusia duduk di wa iyyaka nasta'in. Kekufuran manusia umumnya di wa iyyaka nasta'in. Jadi itu situ ada berkenaan dengan tawassul. Kita semua Hindu, Kristian, Yahudi, Buddha, Sikh, agama yang besar-besar ni kita akan urailah. Agama kecil-kecil itu taklah. Agama besar ni sifat-sifat serupa dia. Apa dia sifat serupa? Satu dia urai satu-satu. Selain pada tu, bila kita tahu sifat-sifat dia tu, maka akibat daripada tahu itulah kita akan mengetahui kalau kita buat seperti mereka, kita syirik seperti mereka. Itu ya, mudah ya ni. Mudah ya dia. Di mana kita akan buat carta. Dan dalilnya dari Quran. Dalil yang kita bawa ni dari Quran belaka. Jadi cerita Hindu ada dalam Quran ni. Cuma agama Hindu tak sebut. Cerita dia ada disebut. Buddha ada disebut. Orang tak percaya, orang etis tak percaya Tuhan, ada ayat dia. Jadi dengan kita kenal benda-benda ni, maka mudahlah kita faham Quran. Jadi malam ni mukaddimah. Mula-mulanya ialah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita akan baca ialah ayat surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat ke-144. Ali Imran. Buka Ali Imran 144. Muka surat 68. Muka surat 68.
Bersurat berapa tadi? 60? Hah? 68. Ayat ke 144 sampai ke 146. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammad, tidaklah Nabi Muhammad itu illa rasul, melainkan dia ni satu orang rasul ya. Qad khalat min qablihi rasul. Benar-benarlah telah berlalu sebelum pada Nabi Muhammad itu beberapa orang rasul. Maka Tuhan tanya kita, jadi nak kenal Nabi ni siapa dia? Antaranya ialah Fa'in mata, apakah sekiranya dia mati, au qutila, atau dia terbunuh. Apakah kalau dia mati ataupun kalau dia terbunuh? In qalabtum ala aqabikum, adakah kamu ni akan berbalik semula murtad? Balik ke belakang, mana balik murtad? Maknanya gini, ramai di antara kita ni bergantung harap pada Nabi. Semua manusia ni bergantung harap pada Nabi, tapi Nabi sudah mati. Maka sekarang ni kita bergantung harap pada guru, bukan? Pada guru. Jadi guru tu, kalau sekiranya guru tu mati, guru kita tu mati, adakah kita ni akan murtad balik? Tuan tanya ni, macam mana jawapan? Macam mana jawab? Tuan tanya ni, adakah kita nak murtad? Tak. Pasal apa tak nak murtad ni? Pasal apa? Pasal kita tidak bergantung dengan tidak bergantung dengan bodi Nabi. Kita bergantung dengan ilmu yang Nabi ajar. Betul? Jadi tak boleh lah awak pergi tunggu kubur dia. Betul? Ya, awak yang ramai dia tunggu kubur, tak ada kilai. Dah mati dah kan? Katanya Bapak Habib, dia kata kita pergi tunggu kubur dia. Habib Umar kata masa dia pergi ke kubur Habib Nuh, ada dia, apabila satu ahli sunnah tanya dia kata kami pergi ke kubur ni sebab di kubur ni kecintaan Allah Ta'ala ada kepada orang-orang mati syahid ni, ataupun Tok Wali ni, dia kata. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala sayang kepada Tok Wali tadi, orang mati syahid tadi, maka bila kita pergi dekat kubur tu, akibatnya kita akan dapat kita akan dapat tempias. Kesayangan Allah tu jadi jangkit pada kita masa kita selalu pergi ke kubur Tok Wali tu. Kata dia, awak azam itu tu syirik pada Tuhan. Awak lalu satu tempat, tiba-tiba orang beritahu tu kubur sahabat Nabi situ, maka bolehlah awak nak berhenti singgah sebentar, panggil ziarah. Tapi kalau awak duduk di sini, nak pergi ke, katalah nak pergi ke Damsyik, nak pergi ke kubur satu orang sahabat Nabi, maka tidak boleh niat nak pergi gitu, tak boleh. Tapi kalau kita dah ada di situ, bolehlah kita pergi ziarah. Pergi ziarah, mana kita beri salam pada ahli kubur semua sekali. Kemudian kita baca doa kepada ahli kubur. Kemudian kita ingat apakah jasa-jasa dia pada agama, jasa orang tu.
pada agama, apa dia buat. Lepas tu kita ada buat apa dia apa? Dah, maka supaya timbul satu keazaman dalam hati bahawasanya apa yang mereka telah buat ni kita nak buat juga. Bukan nak tumpah keramat dia. Nah, tu silap, tu syiriknya. Syirik di situ. Kalau minta tumpah berkat ke apa tu syirik di situ. Nah, faham? Jadi Tuhan tanya, afa imata, apakah apabila kamu mati, apabila dia mati, au qutila, atau dia terbunuh dibunuh in qalabtum ala aqabikum, maka adakah kamu ni nak kembali ke belakang semula, iaitu murtad. Wa man yanqalib, barang siapa yang murtad, yang qalib ni balik ke belakang, ala aqibai, balik semula ke belakang, iaitu murtad, falan yadurrullaha syai'a, maka sekali-kali dia tidak boleh memudaratkan Allah sedikit pun. Tak kena, dia kena tahu Allah Ta'ala tidak jadi mudarat kerana satu orang murtad atau semua orang murtad. Tak terkesan Allah Ta'ala. Inna Allah ghaniyun ankum in takfuru, sekiranya kamu kufur, Tuhan kata, sekiranya kamu kufur, fa inna Allah ghaniyun ankum, maka Allah Ta'ala maha kaya daripada kekufuran kamu. Surah Zumar. Kamu tidak boleh memudaratkan Allah sedikit pun. Wa sayajzillah wa sayajzillah usyakirin, dan Allah Ta'ala akan memberi balasan kepada siapa-siapa yang bersyukur pada Allah. Baik, usul tafsir bahagian bersyukur dia, kata bersyukur saja. Ingat ni makna dia. Usul tafsir bahagian bersyukur ni makna dia. Awak tidak syirik pada Allah, beriman tidak syirik pada Allah, buat amalan seperti mana Nabi ajar, tidak bid'ah. Solat 5 waktu cukup, ada zakat keluar, ada duit lebih sedekah, hubungan silaturahim, buat hubungan silaturahim sama kita ni, sama keluarga ke kerabat terdekat ke. Selain pada tu ada duit buat haji. Bila awak buat semua sekali itu, bermakna awak sudah bersyukur pada Allah. Disudahi dengan perkataan Alhamdulillah. Maknanya kalau orang tu tak solat, tak apa tu, dia tidak syukur, dia kata Alhamdulillah, tak syukur juga. Bersyukur maknanya membesarkan Allah, maknanya bersyukur, iaitu membesarkan Allah ialah solat 5 waktu kena buat. Dia sendiri beriman tidak syirik, dia sendiri beramal soleh tidak bid'ah, dan tidak ada sifat tercela. 10 perkara amal soleh buat seperti mana Nabi ajar, tidak buat bid'ah. Lagi 2 perkara tu okey dah. Ada satu lagi, apa dia? Syirik khafi 10 perkara, sifat tercela 10 perkara ni tak buat. Kalau tak buat yang tu, insya-Allah lah orang itu sudah mensyukuri Allah. Mana ada duit, pergi haji, keluar zakat, sedekah, hubungan silaturahim buat, semua buat lah kata, dipanggil orang tu bersyukur. Macam juga mengagungkan Nabi, membesarkan Nabi ialah
Bila kita ikut syariat yang Nabi ajar, itu dipanggil membesarkan Nabi. Kita ikut syariat yang Nabi ajar, tak ada tambah, tak ada apa. Ikut seperti mana dia ajar, akidah yang dia ajar, maka kita tu membesarkan Nabi. Disedahi dengan baca selawat. Faham? Jadi awaknya solat tidak baca selawat, tidak membesarkan Nabi. Tapi baca selawat, saya tidak kata tak boleh pahala, atau membaca Alhamdulillah tidak boleh pahala, tapi tak sempurna. Mengagungkan Nabi dengan mengambil syukuri Tuhan itu tak sempurna kalau tidak buat macam sana lah. Jadi usul tafsir suku yang awak kena catatnya ialah bersyukur bermakna buat belaka apa yang Nabi ajar, syariat-syariat besar tu dipanggil bersyukur. Mengagungkan Nabi ialah apa saja yang kita buat yang ikut sunnah Nabi itu mengagungkan Nabi. Disudahi dengan selawat. Nah, maka ayat berikutnya, wa maka di ayatnya nak hurai cerita dia ni, cerita Nabi Muhammad ni, masuk ayat yang kedua, iaitu ayat 145. Wa maka li nafsin, dan tidaklah boleh bagi setiap orang yang bernyawa antamutu akan mati. Setiap orang yang bernyawa tu satu hari akan mati, illa biiznillah, melainkan dengan satu orang itu akan mati. Tidak boleh dia mati melainkan dengan izin Allah. Kitaban muajjala, sebagai suatu tetapan pada hari yang ditentukan. Awak buatlah macam mana nak bunuh satu orang tu, kalau Tuhan tak tentukan dia tu mati, tak mati awak tu. Buat macam mana pun, kalau Tuhan tak tentukan orang tu mati, tak akan mati. Ada nanti saya kena tulis sikit ni, pasal ada janji dengan orang. Jadi semua orang ni tidak boleh mati melainkan dengan izin Allah. Nah, begitu juga setiap manusia ni tidak boleh masuk Islam melainkan Allah ala izin. Ayat lain, nak masuk Islam tu Allah ala izin, nak mati pun kena Allah ala izin. Jadi bukanlah malaikat maut tu berkuasa di atas nyawa awak. Dia hanya bertugas untuk ambil nyawa bagi pihak Allah. Gitu.
Wa man yurid thawabad dunya, barang siapa yang ingin pahala dunia, nu'tihi minha, maka bolehlah kami beri kepada dia pahala dunia tu, bahagian dunia. Bahagian dunia. Siapa nak bahagian dunia, bolehlah dia apa yang dia nak daripada bahagian dunia. Wa man yurid thawabal akhirah, siapa-siapa yang ingin bahagian akhirat, nu'tihi minha, Allah Taala akan beri kepada dia apa yang dia nak. Wa sanajzil syakirin, dan kami akan balas kepada siapa-siapa yang bersyukur. Seterusnya sifat Nabi. Tadi menghuraikan perkara berbakit besar, iaitu Nabi ini akan beritahu kepada kita benda ni. Ini cara-cara Nabi beritahu, iaitu ayat yang kedua ni mengajar kita supaya memberitahu tauhid. Nabi ini akan ajar tauhid pada kita. Ayat kedua ni memberitahu Nabi ini akan ajar tauhid pada kita. Kepercayaan kepada hari akhirat, kepercayaan kepada hidup mati, surga, pahala dunia, bahagian dunia. Siapa-siapa nak bahagian dunia saja boleh, siapa-siapa nak bahagian akhirat boleh. Wa ka'im min nabiyyin, entah berapa banyak daripada para nabi, qatala, yang berperang. Nabi ini berperang, berjihad. Ma'ahu rabbiyuna, bersama mendampingi para nabi itu ialah orang-orang yang bertakwa. Kathirun, ramai sekali. Maknanya bila ada nabi mesti ada pengikut. Dan nabi yang istihad jihad ni ataupun sepa tauhid ni akan ada bersamanya orang-orang yang bertakwa ni, yang ramai sekali tolong. Fama wahanu, dan tidaklah mereka berasa lemah, lima asabahum fi sabilillah, akibat daripada musibah-musibah yang menimpa mereka di jalan Allah. Bila dia berjuang tu ada musibah-musibah. Misalnya tengah ada berjuang sana, dengar kabar anak dia mati, tak boleh balik dia. Nak balik tak boleh, dah tengah berperang ni. Dengar kabar bini mati ke, anak mati ke, ibu bapa mati ke. Diuji mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah ni berbagai-bagai masalah, tetapi tidaklah masalah bebanan yang ditimpa pada dia tu melemahkan mereka daripada berjuang di jalan Allah, supaya nama Allah besar di hati manusia. Bukan bendera tu, bukan bendera Islam tu naik tinggi, tak. Allah Ta'ala tu tersemak dalam hati manusia. Bila Allah Ta'ala tersemak dalam hati manusia, syirik pun keluar daripada hati. Bila masuk tauhid, syirik pun keluar. Wama dha'afu, dan tidaklah mereka berpatah semangat. Orang yang tolong Nabi ni, orang yang tolong da'i ni, wamastakanu, dan tidaklah pula mereka tu mudah menyerah kalah di atas musibah-musibah yang menimpa mereka. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Ta'ala sangat sayang kepada orang-orang yang bersabar bersama-sama dengan Nabi. Baik, dalam usul tafsir ni lagi saya akan beritahu awak ni berasal pada ni, duduk dalam nota lain ni duduk dalam file lain, tapi saya beritahu awak ni pasal ada seorang dua orang mari. Gini, dalam beragama dia kena ada satu perkara dipanggil ikhlas. Ikhlas, bukan? Baik, saya nak tanya sebelum pada ikhlas tu mari, saya nak tanya berkenaan dengan nak solat, mesti kita kena syarat solat. Apa dia? Niat.
Wudu. Iaitu solat ni mesti pada waktunya. Solat ni 5 waktu, dan solat tu dalam waktu. 1. Solat tu 5 waktu. Nak solat tu kena dalam waktu. Lagi kena ada wudu. Sebelum ada wudu kena ada apa? Kena bersuci daripada segala najis. Sebelum pada tu kena kena mandi junub. Pakaian pun kena bersih. Lepas tu rukun solat ada 13. Itu kita dah tahu dah solat ni. Lagi syarat apa lagi? Syaratnya tidak gila, tidak mereh, tidak gila. Maknanya akal waras. Akal waras. Tidak tidur, tidak mabuk. Syarat dia. Lagi akil balik. Cukup umur. Lagi Islam. Semua syarat lain ada, syarat Islam tak ada, tak boleh. Jadi syarat Islam yang pula? Syarat Islam mula-mula sekali syahadah. Syarat syahadah tu dia. Syarat syahadah percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Bukan? Tu syarat dia. Syarat nak mengucap kalimah syahadah tu. Kena percaya dulu, mengucap saja tak percaya tak jadi. Bukan? Mana syarat beriman, syarat syahadah ialah orang itu sudah percaya Allah Tuhan dia, Nabi Muhammad Rasul dia. Percaya syurga neraka, hari pembalasan, solat apa tu, itu tuntutan kemudian. Percaya Allah Tuhan, percaya hari akhirat, percaya nabi-nabi, malaikat-malaikat, itu percaya yang tu. Okey? Bila sudah percaya, maka barulah boleh buat kalimah syahadah. Bukan? Betul? Baik, kalimah syahadah pula. What is the meaning of kalimah syahadah? Ashhadu. Start daripada ashhadu. Meaning ashhadu. I witness. I bear witness. To who? To yourself. To whom? To Allah. To Allah, our creator, our maker, our Lord creator. Aku bersaksi, I bear witness, bahwasanya aku bersaksi kepada kamu Tuhan, to you my Lord creator. I bear witness to you my Lord creator, kepada kamu Tuhan, Lord of the universe, Tuhan semesta alam, Rabbul alamin. Aku bersaksi, aku bersumpah kepada kamu Tuhanku, Tuhan semesta alam, the Lord creator of the whole universe. Apa dia? Asyhadu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu, nak kata yang tu. I bear witness to you my Lord creator, Lord of the universe. Aku bersaksi pada kamu Tuhanku, Tuhan semesta alam. Apa dia? La ilaha illallah. Mana ni? Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Ilah tu pula kena urang pula. Tidak ada something. Tidak ada something yang lain daripada Allah. Itu. Awak cakap begitu pada orang Kristian, dia buat tak? Pasal dia percaya tidak ada perantaraan. There are no mediator. Sebab ayat Quran, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Qum, bangun. Fa'anzir, berilah ancaman, berilah peringatan pada manusia. Wa rabbaka fakabbir,
Dan nama Tuhan kamu masa kamu tabligh itu hendaklah diperbesarkan. Lalu Nabi SAW terus keluar daripada rumah, pergi ke Masjidil Haram. Sampai di sana, sampai di Masjidil Haram, jumpa pembesar-pembesar Quraisy. Masjidil Haram ni, pembesar Quraisy, dia punya ibu pejabat ialah di Kaabah, di Masjidil Haram. Di depan mereka ialah Kaabah. Sekeliling Kaabah ada berhala, 360 berhala semua sekali. Lalu Nabi kata, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang Quraisy semua, oh you Quraisy, if I tell you that behind this mountain there's a group of people who's going to attack us, do you believe me? Sekiranya aku beritahu pada kamu, di belakang Bukit Jiak ni ada satu kumpulan manusia nak mari serang kita, percaya tak? Kata semua musyrikin, I believe, saya percaya. Kamu tak pernah lagi berbohong. Kami beri kepada kamu pangkat Al-Amin, orang yang dipercayai, tak pernah cakap bohong. Nabi kata, Allah, ketahuilah, now you believe, la ilaha illallah. Abu Jahal, Abu Lahab, semua pembesar Quraisy bangun berdiri, lalu kata kepada Nabi Muhammad, bohong kamu Muhammad. See? Maknanya la ilaha illallah. Kalau kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, these are people, these are Arabs who speak only Quraysh, dialect of Quraysh, Arab Quraysh, who doesn't speak any other language. Dia orang Quraysh tak cakap bahasa lain. Ada orang Kelantan ke, Terengganu ke, Malaysia ke, Uzbek ke, Kyrgyz ke, tak ada. Dia tahu makna la ilaha illallah. Yang kita kata tu lari daripada timing, tak tepat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, tak tepat. Kau, awak tahu kan apa? Abu Jahal tak bangun berdiri, kata bohong kamu Muhammad. Dia sama-sama cakap Quraisy ni, dua-dua ni. Tu depan Kaabah tu ada 360 berhala. Musyrikin Mekah percaya Allah Tuhan, Kristian percaya Allah Tuhan, Hindu percaya Allah Tuhan, Buddha percaya Allah Tuhan, Cina-Cina ramai-ramai itu percaya ada Tuhan. Tuhan tu ada, tak tahu siapa. Orang India dan Amerika percaya ada Tuhan, tapi tak tahu siapa. Tuhan yang buat langit dan bumi ni, dia tahu. Maka apa yang Nabi maksudnya ialah tidak ada perantaraan berhala tu, hai Quraisy, untuk kamu sembah Allah Ta'ala. Sembah hanya direct kepada dia. La ilaha illallah bermakna dalam bahasa Melayu ialah tidak ada lagi perantaraan dalam menyembah Allah, dalam memuja Allah, dalam berdoa kepada Allah, dalam berzikir kepada Allah, dalam bermunajat, dalam bernazar, dalam niat, dalam apa saja, melainkan terus kepada Allah saja. Betul? Betul tak? Jadi orang yang suruh orang lain buat solat ajak tu apa pasal? Awak mengaku awak nak buat, nak doa hanya direct kepada Tuhan, tiba-tiba awak suruh Pak Imam baca doa. Macam Kristian juga. See? Am I right? There are no intermediate between you and your Creator. Aku berjanji, aku bersumpah dengan kamu Tuhanku, bahawasanya aku tidak ada perantaraan lagi dalam ibadah, dalam zikir, dalam munajat, dalam apa saja termasuk doa, melainkan hanya kepada kamu saja Tuhan. Wa asyhadu, I bear witness, aku bersaksi pula lagi kepada kamu Tuhan Rabbul Alamin, Muhammad Rasulullah
Kenapa kata Muhammad Rasulullah? Kenapa? Orang Uzbek kata, orang Kyrgyz, apa mana? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa maksud? What do you mean when you say Muhammad Rasulullah? Because he completed Islam. Because with this messenger completed Islam. No, what do you mean when you say? What do you mean when you say? I bear witness. I bear witness to you, my Lord, Creator, Allah. To you, my Lord. That Muhammad Rasulullah. Why? Why? Kenapa? Kenapa awak kata? Why? Why do you say that? This is an oath. Ini satu berjanji. What do you mean? Kalau kita kata dia itu Rasulullah, kalau kita tak kata dia memang Rasulullah, Tuhan sudah lantik dia. Betul? Kalau kita tak mengaku dia Rasulullah pun, memang dia Rasulullah, Tuhan sudah lantik dia. Betul? Betul saya kata. Kalau dia tu tabligh siddiq fatonah, sifat dia mulia apa semua, itu sifat dia tak ada kena-mengena dengan kita. Kenapa kita kata dia Rasulullah? Why? Why? Kenapa Allah Ta'ala kata dia itu Rasulullah? Kenapa? Kenapa? Allah Ta'ala kata kamu Muhammad Rasulullah. Rasul Allah. Apa dia? Mana? Utusan Allah. Nah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Betul? Jadi kalau kita kata Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalau kita kata Nabi Muhammad itu Rasulullah, apa makna? Kita mengaku Nabi Muhammad itu Rasulullah. Allah Ta'ala mengaku dah dia Rasulullah. Ya kita mengaku dia Rasulullah. Kenapa? Kenapa kita mengaku? Nak ikut ajaran dia. Divine order. Yes. Aku bersumpah nak ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu sumpah. That is the oath. Jadi kalau awak buat bid'ah yang Nabi tak ajak, saya nak tanya ni, batal ke tidak kalimah syahadah ni? Ha? Batal. See? Betul. Awak mengaku nak ikut ajaran Nabi, tiba-tiba ajaran Nabi pun kita ikut sekarang, ajaran lain kita ikut juga. Batal agreement. Betul? Okey? Bermakna tengok ni. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Tengok. La ilaha illallah ya ayyuhalladzina amanu Muhammadar Rasulullah wa 'amilus sholihat. Tengok. Sinonim tak? Jadi kalau kita buat cara lain, tak betul. Tak betul. Salah. Nah? Salah kan? Jadi tunggu kubur Nabi ajar ke tidak? Ajar. Nabi ajar tunggu kubur? Tak ada. Habis kalau kita buat, batal janjian tu. Orang tak nampak bid'ah ni batal agreement tu. See? Because you don't understand the meaning of syahadah. Malam kara balik buka video, buka YouTube berkenaan dengan orang-orang kafir yang masuk Islam. Macam mana dia masuk Islam? Oh, dengar satu take dia, lebih kurang 10 minit satu take. Satu. Kenapa dia masuk Islam? Semua jawab perkara yang sama, mencari Allah. Kita orang Islam dah ni, Tuhan tak cari, kita cari Nabi Muhammad. Terbalik. Macam orang Kristian, Allah tak cari, cari Nabi Isa. Kita sekarang seperti Kristian dah, cari Nabi Muhammad, tidak cari Allah. Sebab tu ayat tadi, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan satu orang rasul saja. Qad khalat min qablihi rasul, dan telah berlalu sebelum pada dia beberapa orang rasul. Fa immata, sekiranya Nabi itu mati, au qutila, atau dibunuh, terbunuh, berperang mati,
in qalibtum ala aqabikum, adakah kamu nak kembali murtad semula? Nabi mengajar kita bila Nabi mati kena sambung lah, pasal kita tidak puja Nabi, kita ikut ajaran dia. Bila dia mati, dia hidup ke dia mati ke, kita ibadat kepada Allah, kita tidak ibadat pada Nabi. Nah, okey, habis satu bab. Jadi mengucap 2 kalimah syahadah saat ni kena baiki. Nah, balik rumah, duduk seorang diri, cuba awak mengucap seperti awak kata lah ni. Apa rasa agak-agak? Nah, baik. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya ialah ni usul tafsir ni malam ni Haji Mahir. Usul tafsir malam ni, bukan kelas tafsir biasa. Iaitu semua ayat malam ni berkenaan Nabi Muhammad belaka. Malam ni. Ayat berikutnya ialah surah Al-Maidah ayat ke-19. Nabi Muhammad ditugas sebagai pemberi ancaman dan berita gembira saja. Nah ni. Surah Al-Maidah ayat 19. Al-Maidah ayat 19. Al-Maidah ayat ke-19, muka surat 111. Tak pernah cari Quran ni boleh ya? Ayat 100, ayat 18, 19. Surah Al-Maidah, muka surat 111. Nah, muka surat 111 ayat ke-19. Ini beritahu kepada ahli kitab. Baik, definition ahli kitab, usul tafsir bagi ahli kitab itu siapa? Nah, oh tadi saya beritahu tadi tentang ikhlas tadi. Nah, nanti kita beritahu tentang ikhlas. Ikhlas dulu. Cantik nah, ikhlas. Ikhlasnya begini. Tuhan kata kita kena buat ibadat cara ikhlas. Betul? Betul nah? Macam mana ikhlas? Apa maksud ikhlas? Coba beritahu. Apa maksud ikhlas? Semua untuk Allah saja. Semua untuk Allah saja. Tak tepat. Berserah diri, tawakal. Berserah diri, tawakal. Ajaran yang daripada Tuhan saja. Tulen, ajaran itu tulen daripada Tuhan. Ajaran tulen daripada Allah Ta'ala. Dia lebih baik. Gini definition dia. Apa itu ikhlas? Ikhlas ialah suatu perkara yang kita buat kerana suka hati. Suka dan tidak nak upah, tidak nak menunjuk-nunjuk riak. Tidak ada riak, tidak ada nak menunjuk-nunjuk. Betul kan? Buat pula nak cari kebenaran dan sebagainya lah. Buat kerana nak buat ibadat pada Tuhan. Betul kan? Habis kalau begitu, macam mana dengan ikhlas padri? Dia tak kahwin lah tu. Padri tak kahwin lah tu. Sami ada kahwin tak? Tok Sami, Tok Cha ada kahwin tak? Tak kahwin lah kan.
Jadi dia duduk dalam kuil, dalam gereja, dalam ketik dia tu tak ikhlas. Gaji tak ada tu, tak kahwin tu. Sami tu dengan Tok Cha tu pakai ihram tu. 24 jam ihram tu. Tok Sami ihram putih, Tok Cha ihram kuning, kain kuning, dua lai. Betul? Betul? Ikhlas tak? Tak ada gaji tu. Nak makan minta sedekah je. Ikhlas tak? Ikhlas. Habis macam mana dengan ikhlas yang Tuhan maksud ni? Cara dia tak betul. Cara dia tak betul. Jadi kalau dia buat cara Islam, dianya misalnya gini, kita panggil orang kafir seorang, orang Kristian, mari ke rumah bulan puasa ni. Kita ajar ke dia solat, dia pun solat. Dia ajar dia puasa, dia pun puasa. Malam tu kita ajar tarawih pula, sebulan di rumah kita. Dan dia buat tu, dia suka, dia duduk sekali dengan kita. Ikhlas tak dia tu? Ikhlas tu, tak ikhlas. Terima ke tak? Tak Islam. Pasal tidak Islam. Jadi awak punya tak tepat. Pasal tidak Islam. Jadi pertama kena Islam. Buat kerana Allah. Kerana Allah, tapi buat cara bid'ah tak boleh. Tak boleh. Buat kena cara Nabi ajar apa boleh. 3 perkara. Islam, buat tu tidak nak riak apa semualah. Islam, 1. Amal ibadat tu buat seperti mana Nabi ajar, tidak buat bid'ah. Dan buat tu pula tidak ada syirik kofi, riak, ujub, takabur, asal kibuk, suka apa semua tu tak ada apa. Ada tu baru ikhlas. Okey? Jadi kalau awak ikhlas, misalnya orang tunggu kubur, ikhlas tak dia tu? Ikhlas tak tu buat tu? Yang orang yang suruh tu beri duit lagi, tak ikhlas? Ikhlas tu tak balik tidur rumah, duduk di kubur tu, tak ikhlas? Yang kita suruh orang solat ajak tu, tak ikhlas mereka tu? Ikhlas tak tu? Tak imam apa semua tu? Ikhlas. Habis Padri buat tu, ikhlas tak dia? Ikhlas, tapi ambil upah tu, perantaraan tu, buat tu syirik kepada Allah. Ikhlas macam mana syirik tu masuk neraka? Awak berjanji dah ikut ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajar solat ajak ni? Tak ajar. Lepas tu buat tu perantaraan. Pasal apa perantaraan tu? Pasal dia rapat dengan Tuhan. Jadi kitanya tak rapat. Jadi kalau kita baik dengan orang yang rapat dengan Tuhan, jadi kita akan jadi rapat dengan Tuhan. Percaya itu tu syirik. Di Malaysia ni sama banyak Uzbek bersupa, Kyrgyz bersupa, kubur tu oli, betul? Betul? Syirik supa pasal setan sama yang ngajar. Setan sekot tu ya ngajarnya. Baik. Dalilnya ialah cerita Nabi Adam AS. Nabi Adam AS. Tuhan kata kepada Nabi Adam, wahai Adam, kamu duduklah dalam syurga ni di mana saja kamu nak duduk. Nak duduk di istana ni pun boleh, istana belah sana pun boleh, ikut kamu lah nak duduk mana-mana. Makanlah apa yang kamu nak makan, penuh selera. Tak ada siapa nak kelarang. Tapi ingat, kamu jangan hampiri ini pokok. Kalau tidak kamu akan celaka. Reka-reka yang begitulah. Maka Nabi Adam pun taatlah, tengah duduk okey semua sekali. Tiba-tiba terima SMS daripada setan. Tak jawab. Tak jawab ya. Bunyi telefon, tak angkat. Tengok nak, oh setan. Tak angkat. Hantar WhatsApp, Allah setan, tak angkat. Hantar Instagram, tak angkat. Hantar Telegram, bertalu pun jawab. Siapa tu? Katanya setan.
Aku ni tan ni kat luar. Kamu kedam tu kat dalam tu. SMS je. Apa Instagram, apa Telegram, apa begitu ya. Dia duduk kat luar, boleh rasuk dalam hati. Duduk di mana-mana. Dan beri kuasa pada dia. Kamu tahu kan aku ni kena halau daripada syurga. Betul, aku duduk dalam syurga lama. Kalau tak percaya tanya pun buat malaikat tu, ramai-ramai tu. Kamu tanya dia. Memang aku ni dalam syurga lama. Dan aku ni kena halau dari syurga, tahu tak? Kata Nabi Adam, tahu tak? Kamu tak, aku tahu kamu kena halau. Kamu tahu tak pasal apa aku kena halau ni? Tak tahulah. Aku ni nak nasihat kepada kamu ni. Jangan kamu buat seperti aku. Kalau kamu buat jadi seperti aku, kamu akan keluar daripada surga ni. Dia pun senyap. Jadi Nabi Adam, ni ada apa ni? Tek pula kau. Tek lah pula. Pergi mari. Katanya syaitan, kamu pusing jalan situ, kamu makan ini pokok. Makan ini pokok. Pasal dia tak kata makan buah. Kita aja ibu tuduh kata makan buah khuldi. Pokok tu bukan tak tahu pokok apa. Khuldi tu mana kekal. Semua pokok dari surga kekal lah kau. Jadi tak tahu pokok apple ke, pokok getah ke, pokok tak tahu, pokok pisang ke, tak tahu. Lepas tu kita pula biasa suka makan buah. Dia tak kata makan buah ke apa, makan pucuk ke, macam makan kulit ke. Betul? Makan bunga dia ke, makan buah ke. Ada buah yang makan putih, ada buah makan masak, ada kan? Betul? Ada yang kita makan tu akar dia, ubi dia kita panggil. Jadi Tuhan tak sebut, jadi tak usah cakap lah makan buah tu. Makan pokok tu. Makan bahagian mana? Tak tahu. Senang, tu baru betul tafsir. Kemudian Nabi Adam kata, tak boleh, Tuhan larang. Aku tahu lah Tuhan larang. Aku dulu pun kena larang begini dah. Aku bersumpah, wallahi, sumpah tu. Aku ni penasihat kamu yang jujur. Kalau kamu makan pokok ni, kamu akan jadi kekal dalam syurga ataupun akan jadi malaikat. Fa'akala, maka mereka berdua pun mula makan. Jadi makan tu, adakah Nabi Adam makan tu kerana nak derhaka pada Tuhan? Dia makan kerana nak duduk dalam syurga kekal. Jadi orang yang tunggu kubur tu dia tidak nak duduk dalam syurga kekal tu. Ya Hanana duk joget ni tidak nak masuk syurga tu. Kau tidak tu. Betul? Betul. Dia buat tahlil tu, nak masuk neraka ke dia tu? Dia buat sembahyang hajat nak masuk neraka ke apa tu? Dah masuk surga neraka tu. Niat yang murni bukan dalil. Usul tafsirnya, niat yang murni bukan dalil. Niat yang ikhlas seperti mana Nabi ajar itu saja boleh. Jadi cerita Nabi Adam tahu intisari cerita tu mana apa. Nabi Adam makan pokok khuldi ni kerana duduk dalam syurga kekal. Tu makna dia. Tu cerita dia, tu intisari cerita. Jadi kita buat bid'ah ni kerana nak buat ibadat pada Allah, bukan yang nak jahat. Buat maulud tu, adakah orang buat maulud tak masuk neraka tu? Kau sembelih dengan kambing lagi, lembu lagi, unta lagi, berjoget macam orang gila tengah jalan tu. Tidak nak masuk syurga. Nak masuk syurga bukan nak masuk neraka. Kalau dia nak masuk neraka, dia tak buat tu, dia bila gitu tu. Betul? Awak nak tahu pasal apa saya kata gila? Nak tahu? Nak tahu? Boleh kan? Okey. Saya bangun diri ni akal. Saya bangun diri. Awak tengok ni. Tengok. Saya bangun diri, saya kata, selamat datang kekasih pujaanku Nabi Muhammad. What do you think? Sekarang ni saya kata dia,
Ya, gila tak? Aku tidak gila. Selamat datang ke kasih puja aku Nabi Muhammad. Tidak gila tak? Betul? Kau tidak gila? Hah? Ni saya bangun diri depan awak semua ni. Lalu saya kata, selamat datang kasih puja aku Nabi Muhammad. Ada mereh sikit. Tidak mereh gila. Nah, jadi kalau saya pakai banner pula, selamat datang Nabi Muhammad, selamat datang Nabi Muhammad, lagi gila tak? Ataupun saya atas masjid tu pusing tu, selamat datang Nabi Muhammad, tidak gila? Betul? Betul tak ni? Betul ke tak ni? Saya tanya ni. Ha? Betul, baik. Itu bahasa Arab, bahasa Melayu, translate ke Arab ni. Nak dengar? Translate ke bahasa Arab. Boleh? Marhaba ya Nur Aini, selamat datang kekasih puja aku Nabi Muhammad. Itu mana dia? Buat dah ke tak? Buat. Perbuatan itu syirik pada Allah. Dah macam orang gila. Saya taubat dah, saya buat juga dulu. Cik. Lepas tu orang duduk atas masjid tu, sekeliling tu. Lagu tu. Lepas tu berangak tu. Akak demo. Pakai comel-comel semua cara gila. Dia lulus oleh mufti-mufti Malaysia pula dah. Jadi kalau seluruh dunia ni approve, adakah Tuhan approve? Ha? Seluruh orang atas muka bumi ni minum arak, makan babi, adakah Allah Ta'ala redha? Bobo neraka belakang, tak peduli. Oh. Okay, understand me my friend? Jadi ikut saja apa yang diajar. Baik. Jadi ikhlas beritahu dah ni. Ni ahli kitab lah. Ahli kitab lah. What does it mean ahli kitab? Kita ni bila ahli kitab, kita kata Kristian dengan Yahudi. Betul ke tak? Betul lah. Pasal apa Tuhan panggil dia ahli kitab? Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala panggil orang Yahudi, orang Kristian ni ahli kitab? Kerana dia syirik pada Allah. Dia syirik pada Tuhan. Kitab Taurat dia tak pakai. Betul? Kitab Injil dia tak pakai. Dia ikut akal dia. Akal tu dia. Betul? Maka dipanggil ahli kitab. Okey? Betul? Jadi kalau kita pula tafsir Quran pun kita tak belajar, guru kita pun tak belajar juga, dan kita tak ikut syariat yang mana Nabi ajar, kita ni kita dipanggil apa? Kita ahli kitab juga lah. Syirik buat, belajar dia tak, ikut syariat kan tak, ahli kitab lah. Okay my friend, jangan dituduh dia saja. Definition tu kena tahu. Kan kita Injil ni Allah Ta'ala buat turun. Kan kitab Taurat ni Allah Ta'ala buat turun. Kan kitab Zabur Allah Ta'ala buat turun. Kan Quran ni Allah Ta'ala buat turun. Bukan? Kitab Taurat Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa, kitab Quran Nabi Muhammad. Semua mereka ni percaya lakon. Yang ni yang Yahudi percaya Nabi Musa Rasul, kitab Taurat daripada Allah Tuhan. Kitab Zabur pun gitu, percaya Nabi Daud Rasul, kitab Zabur daripada Allah dan Allah Tuhan. Kristian pula percaya kitab Injil daripada Allah, Nabi Isa Rasulullah dan Allah Tuhan. Sama-sama tak akan belakang. Kita percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul, Quran daripada Allah, tapi syariat tak pakai. Syirik buat juga. Supaya yang membezakan kita dengan ahli kitab ialah kita ahli sunnah ikut seperti mana Nabi Tuhan ajar daripada Quran dan Nabi ajar daripada hadis dia, dan tidak syirik dan tidak bidah. Maka barulah betul. Okey.
So, ni, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab semua. Tak kira ni Islam, tak kira lah Yahudi ke, Kristian ke, Islam ke, yang tidak ikut tu. Qad ja'akum, telah datang kepada kamu rasuluna, rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum, yang menghuraikan sejelas-jelasnya, menghuraikan sejelas-jelasnya apa maksud kitab Quran ini, apa maksud kitab Injil, apa maksud kitab Taurat, Zabur. Tapi lebih-lebih lagi dia hurai tentang kitab Quran untuk kita semua, untuk tamu semua. Ha? Ala fatratin minar rasul, ketika sudah terputus wahyu daripada mana-mana rasul selepas Nabi Isa alaihissalam. Lepas Nabi Isa alaihissalam tidak ada nabi dan rasul. Selepas Nabi Isa alaihissalam tidak ada nabi, tidak ada rasul, putus semua wahyu. Nah, antaqulu, supaya kamu tidak boleh lagi berdalih, maja'ana, apabila telah datang kepada kamu tidak boleh lagi berdalih, tidak lagi datang kepada kami. Min basyirin, satu orang yang memberi berita gembira tentang syurga, tentang orang beriman dan tentang syurga. Wala nadhirin, dan tidak ada satu orang yang memberi ancaman tentang neraka, tentang azab-azab neraka. Maknanya setiap rasul mari, setiap rasul ada dua. Basyira, memberi berita gembira bagi siapa-siapa yang terima. Wa nadhir, dan memberi ancaman kepada siapa yang ingkar. Maknanya setiap ulama, setiap dai, setiap ulama yang ngajar agama ni mesti buat dua perkara. Satu, dia mesti beri berita gembira bagi orang yang terima tauhid. Satu lagi, dia beri ancaman neraka pada siapa yang ingkar. Betul? Betul kan? Bermakna satu orang nabi akan memberitahu tentang tauhid, dan dia juga akan beritahu tentang syirik. Dan begitu juga satu orang guru mesti beritahu tentang tauhid dan mesti beritahu tentang syirik. Kalau guru itu beritahu tentang tauhid saja, syirik tak ajar, maka dia sembunyi ilmu. Akibatnya anak murid dia tak tahu apa itu syirik pada Allah. Bila anak murid dia tak tahu, maka anak murid itu buat, maka untuk guru itu neraka kekal. Ayat 159 surah Al-Baqarah. Orang yang sembunyi wahyu Allah. Faqad ja'akum, maka benar-benarlah telah datang kepada kamu basyirun wa nadhirun, satu pada kamu, yaitu Nabi Muhammad yang akan memberi berita gembira kepada siapa-siapa yang terima tauhid ni. Wa nadhirun, dan memberi ancaman kepada siapa yang ingkar. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu itu maha berkuasa. Maka uraiannya ialah ambil cerita Nabi Musa AS ayat 60. Ayat 60. Iaitu contoh ceritanya yang Nabi akan buat, dan semua Nabi akan buatnya ialah contoh cerita Nabi Musa AS. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata li qaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru ni'matallahi alaikum, kenangilah nikmat-nikmat Allah kepada kamu. Apa dia? Apa dia? Beriman. Iman, Islam. Jadi sekarang ni Nabi Muhammad mari, sudah mari pada kita. Maka ayat yang sama akan rujuk pada kita, iaitu uzkuru nikmatallahi alaikum, kenangilah nikmat-nikmat Allah ke atas kamu. Apa dia? Pada kita Islam. Iaitu nikmat lagi apa lagi? Quran. Lagi nikmat lagi hadis. Supaya dengan dua perkara Quran dan hadis tadi, iman dia beri,
Quran dan hadis pula diberi untuk dipelajari, maka kita akan dapat kesempurnaan. Okey, betul. Iz ja'ala fikum anbiya, ketika Allah Ta'ala jadikan di kalangan kamu para nabi. Ini kepada orang Yahudi ni, pada kita je, pada Nabi Muhammad ya. Di kalangan selepas pada Nabi tidak ada lagi nabi-nabi lain, tapi adanya apa? Ulama-ulama besar. Bukan? Allah Ta'ala jadikan di antara kita umat Islam ni ulama-ulama yang besar, ramai. Ramai ulama-ulama besar. Wa ja'alakum muluka, dan telah menjadikan kamu pemerintah dulu. Khalifah boleh merintah separuh dunia dulu. Wa atakum, dan Allah Ta'ala beri kepada kamu malam yu'ti, apa yang tidak diberi ahadam minal alamin, satu orang pun daripada penduduk alam. Iaitu kata ni kepada orang Yahudi. Rujuk pada kita ya, kita telah merintah Andalusia tu selama 800 tahun. Bila jatuh tahun 1500, tak tinggal 100 orang pun, semua sekali nak bunuh. Okey ya, tinggal agama. Kita memerintah India 800 tahun. Mari British ambil alih saja, kerana kita buat binaan kubur yang terbesar, iaitu Taj Mahal. Untuk orang puja kubur. Maknanya kerajaan tu syirik pada Allah, jatuh saja. See? Kerajaan Osmaniyah pula, dengan di Mekah itu hari, belum pada jatuhnya kerajaan Osmaniyah tu, 4 mazhab, 4 imam. Selain imam-imam ni, mazhab-mazhab ni bunuh-membunuh. Orang Hanafi bunuh orang Syafi'i, orang Syafi'i bunuh orang Hanafi, Hambali, Maliki dan sebagainya. Jadi 4 bucu Kaabah tu 4 imam serentak semaya. Khalifah Osmaniyah. Maka hancur kerajaan Osmaniyah. Sampai sekarang kita tidak ada khalifah. Maka orang-orang di Rusia sana yang Islam ditakluk oleh komunis Rusia, menyebabkan ramai di antara anak-anak cucu itu sesat, karena tidak diberi peluang beramal agama Islam. Begitu juga di negeri China, kesnya jatuh kerajaan Osmaniyah, tak ada khalifah, karena kita tak jaga agama kita. Jadi kalau umat Islam Malaysia ni tak jaga agama Islam dia, maka serupa lah, akan buat serupa ya. Dia beri kepada orang kafir tu merintah kita, apa nak jadi? Jadi macam Singapura, nak azam pun tak boleh. Nak azam tu tak pakai speaker. Singapura, Penang sudah ada dah, Penang start dah. Allah, kalau tak jaga, ini hari-hari duk joget ni, ambil buat penjahat daripada Yaman orang hari. Gila sungguh, la ilaha illallah. Bayar 35,000 bayar untuk dia menyanyi, untuk menyanyi pop dia. Joget atas di Bukit Jalil. Okey, 2 ayat. Sambung lagi. Perkara yang ketiga tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita ni tidak ada kuasa masa dia hidup. Puak-puak Habib kata Nabi Muhammad ni ada kuasa. Tengok kita mengajar lah memanglah Nabi itu sifat mulia dia tu banyak, tapi saya bawa mari yang Nabi itu tak ada kuasa. Siapa dia beritahu? Tuhan beritahu dalam Quran, iaitu Nabi Muhammad tak ada kuasa. Dan ilmu malaikat apa-apa tu, kuasa dan ilmu tu Tuhan ajar pada dia, beri pada dia. Betul? Ni dalil. Tiba-tiba buat tu kata Nabi Muhammad kita ni ada kuasa, walaupun sudah mati sekarang ni, tengah enjoy dalam surga alam barzakh tu, masih lagi
100-200 tahun masih ajar wirid-wirid kepada umat Islam yang murtad ni, yang karut-marut ni. Tarikat Naqsbandi, tarikat Ahmadiyah, semua ni terima daripada Nabi Muhammad dah katanya. Wirid-wirid besar, hizbu-hizbu, tarikat-tarikat, semua sekali dakwa mimpi jumpa Nabi lah kau. Jadi Nabi-nya masa dia hidup tak ada kuasa. Jadi takkanlah dia dah mati ni ada kuasa lagi. Allahu Akbar. Kau tak jelas? Jelas tak? Baik, ayatnya ialah surah Al-An'am ayat 50. Dia tak suka belajar tafsir Quran ni. Tak suka dia. Kena cari ya, kena cari. Surah Al-An'am ayat 50. Al-An'am muka surat 133. Surah Al-An'am. Tapi sistem ni ngajar seminggu sekali ya ni. Hari lain ngajar tafsir. Nah. Seratus 133. Kul kata pada mereka wahai Muhammad, kata pada mereka wahai Muhammad, la aqulu lakum, aku tidak kata pada kamu, indi khazainullah, aku ni ada khazanah di sisi Allah. Jadi Nabi ni, Nabi sendiri ngaku dia tidak ada khazanah di sisi Allah. Khazanah maknanya dia ada bank lah, bank yang Tuhan beri kepada dia. Khazanah ni maknanya satu bank, satu duit, macam Fort Knox Amerika lah. Mana dia tak ada duit, dia pun beritahu ke kadam dia, keluar sikit nak belanja ni. Nabi kata, kul, kata pada mereka wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak ada di sisi aku. Katakanlah tidak ada di sisi kamu. Indi, aku tak kata bagi kamu, aku tak kata pada kamu, indi khazainullah, aku ada kuasa, aku ada khazanah, aku ada Fort Knox, ada bank di sisi Allah. Wala a'lamul ghaib, aku tak tahu ilmu ghaib. Nih, satu-satu saya tafsir dengan Nabi tidak ada ilmu, tidak ada harta daripada Allah, tak ada. Maknanya bukan maknanya mari terus langsung gitulah. Nah, mari langsung gitu, mari duit cash tu. Kau apa? Ada tak orang buat gitu? Tak ada. Orang bomo-bomo panggil duit, ada. Ada tu syirik lah tu. Tak payah cakap banyak dah, syirik dah. Pasal Nabi tak ada kuasa tu. Takkanlah. Takkanlah umat Nabi Muhammad ada kuasa tu. Nabi sendiri tak ada. Nah, jadi siapa yang panggil duit itu syirik pada Allah. You tak tahu ada di Indonesia ni orang boleh panggil duit masuk petika, masuk petika, panggil jin. Saya ada jumpa ada kawan lah dulu. Dia kata awak mari dari mana-mana ni nampak letih ni. Oh, saya baru balik bilang duit. Duit apa? Duit bahagian saya ada 5 juta. 5 juta?
Mana sikit lah, saya tanya mana sikit. Oh tak boleh, tak masak lagi. Jadi bila masaknya 40 hari lagi. Awak boleh bila? Boleh malam tadi. Boleh yang macam? Ada tak bomo. Cengkeramnya RM50. RM50 cengkeram boleh 5 juta. Jadi ada member tu pergi 500, banyak 50 juta dia boleh. 50 juta, 500. 50 juta dia boleh. Jadi satu malam bila duit tu 50 juta kan. Dia bila dia sikit kan 5 juta ya. Ada orang lain 100 juta lah, macam-macam. Saya bertanya macam mana boleh ni. Dia kata oh kita kena puasa dulu 40 hari. Baca wirid sekian-sekian. Okey. Lepas tu pergi rumah Tok Bomo. Tok Bomo tu duduk mana? Tok Bomo tu duduk di Kuala Kerai. Rumah dia tu rumah batu kah? Tak ada, rumah buruk ya rumah dia. Sudah. Rumah dia tu dinding tu buat daripada bulu. Betul ke dia Tok Bomo ni? Awaknya bagi awak boleh 50 juta. Dia nya dindingnya buat daripada bulu. Boleh anyam bulu. Jadi letak cengkeram tu, dia letak dia beri cengkeram kepada Tok Bomo tu, letak duit dalam tangan, letak dia baca. Dia baca, dia buat gitu. Bunyi tak ada. Dia buat itu. Bunyi duit dia tak ada. Bunyi yang RM500 tu dia baca. Bunyi kuat sikit. Gitu. Hilang, duit tu jadi hilang. Depan, letak gitu, depan. Ambil duit tu dia letak gitu. Lepas dia baca. Dia buat gitu. Tak ada duit tu. Lepas tu dia kata aku baca duit. Saya pun baca juga ni. Pasang pelita satu je. Beringat jangan kasih mati pelita ni. Apa lilin, pasal lilin, pelita tak boleh. Pelita melekat tak mari je tu. Kena lilin. Ni kena tipu belakang ni. Habis baca dalam pukul 12 tengah malam. Senyap, pengurus senyap molek. Mereka tengah duduk zikir ni. Kena berzikir lah. Niat ikhlas pada Allah. Niat ikhlas lah pokok ni. Tiba-tiba bergegar. Terbuka pintu. Tingkat rumah tu terbuka. Masuk mari duit. Tergelam orang tu. Tergelam. Jadi mereka nak bangun. Kata Tok Bomo jangan bangun. Biar dia. Tergelam habis. Dah banyak ni, berapa orang? 10 orang pergi. Banyak ratus juta lah. Jadi awak ambil bagi awak masing-masing. Yang lebih untuk saya. Katanya Tok Bomo. Yang lebih untuk saya. Lebih tu bonus saya lah. Dia kata begitulah. Bila bubuh lagu ni. Lepas tu bubuh dalam satu store lah, tempat simpan padi kan. Tahu tempat simpan padi. Jadi tempat simpan padi dia dah tinggi, takut ikut naik kan. Jadi masing-masing jaga situ 40 hari. 40 hari baru masuk. Jadi saya kata, jadi awak kena gini, lama-lama esok saya kena pergi jagalah duit ni. Sebab kalau siapa-siapa belik tengok saja, bertukar jadi dalam getah. Dalam pokok getah. Ya apa? Saya duk tunggu ni cerita ni. Lalu tu masuk kebetulannya masuk bulan puasa. Bulan puasa. Jadi saya pergi rumah dia lah. Pergi di madrasah kita. Kita pun buat tu juga dulunya. Tapi kita tak pernah buat lah lagu ni. Bulan puasa tu kita pergi buka puasa, dia mari. Orang tu mari. Berada saya je. Pasal RM50 hilang. 50 juta hilang. Pasal saya tak tahan dia kata suruh saya balik lah belakang. Jadi saya tak tahan, pergi juga.
di Kuala Kerai, daripada Kota Baru di Kuala Kerai, 40 batu. Masuk dalam kampung pula. Masuk tu siari. Pasal duit tu di balsa Tok Bomo tu lah. Jadi dia tengah hari tu, ni bulan puasa, tengok berasak rumah Tok Bomo. Berasak. Masuklah. Mau masuk ni tengah hari ni cik. Berasak rumah. Dah rumah kayu, rumah di Nebulung kan. Dia pun jalan pelan pergi tengok. Kita ikut tengok tengah ada makan paha ayam. Tok Bomo tu. Dia kata sudah dah lah, kena tipu dah lah. Tok Bomo ni bulan puasa tak puasa. Dia pun pergi buka. Dia buka tu. Daun getah belaka. Setiap guni tu yang dia ikat rapat tu, semua sekali tu dia ikat tu dah getah belaka. Itulah sihir nak. Baik, habis satu. Ni syirik pada Allah. Kalau awak dengar siapa-siapa yang boleh keluar, boleh mengeluarkan duit khazanah ni, itu syirik pada Allah. Okey dah? Ni ayat dia. Lagi wala a'lamul ghaib. Aku tak tahu ilmu ghaib. Tiba-tiba buat dia kata, Tok Guru kata dia tahu ilmu ghaib. Nak ingat sikit, nak jumpa Tok Bomo tu, Tok Ayah tu, nanti dia tahu. Kita pun pasal ni elok-elok. Pasal takut Tok Guru tu tahu. Perasaan tahu tu syirik pada Allah. Nabi tak tahu ilmu ghaib. Apa dia syirik lagi? Syirik lagi, iaitu nak kahwin kan? Nak kahwin. Ini kena dapat hari ni, kena cari hari elok ni, nak kahwin ni, tidak gitu? Ada? Pergi jumpa siapa? Tidak Tok Bomo dah ni, kita tak percaya dah Tok Bomo dah. Pergi jumpa Tok Ayah, Tok Guru, anak saya nak kahwin ni nama anak saya, ni nama perempuan. Dan mak dia nama apa? Anak awak tu mak dia nama apa? Yang perempuan ni mak dia nama apa? Dia pun bilang kena kahwin hari sekian-sekian, bulan sekian, bulan tengah naik kau, bulan tengah turun kau, hari sekian-sekian. Itu syirik pada Allah, menuju. Nabi tak tahu ilmu ghaib, tiba-tiba dia bilang tahu juga. Itu syirik. Okey. Tu nak kahwin. Allah, tukar nama pada bila tak boleh ni, tak serasi ni. Kahwin ni. Yang lelaki nak tukar nama ataupun yang perempuan nak tukar nama. Ni keras sikit ni, tak boleh. Tukar nama. Tukar nama ni baru boleh. Tahu ilmu ghaib. Wala aqulu lakum, aku tak kata pada kamu indi malak, aku ni malaikat. Nabi tak kata dia ni malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku ikuti agama ni. Nabi sendiri tidaklah kan Nabi itu ikuti illa ma yuha ilayya, melainkan apa yang diwahyu pada aku saja. Kitanya pula wahyu daripada Allah kita pakai, hadis Nabi kita pakai, ajaran Tok Guru Karut kita pakai juga. Bid'ah. Nabi kata aku ikut hanya apa yang diwahyu pada aku saja. Nabi tak apa lah dia. Kita ni orang jauh daripada Nabi. Baca kan, kau tahu baca tanah pokok. Oleh kerana lama sangat tu baca sudah tawar dah. Maka kita kena bubuh baca baru. Nabi tak apalah, dia rasul. Kita ni tak boleh. Dan kita pula jauh dengan Nabi 1400 tahun dah. Maka kena ada lah wirid-wirid ni, karut-karut ni. Allahu Akbar. Ingatlah, agama Islam ni hanya ikut apa yang diwahyu saja. Hadis Nabi saja. Hadis pula nak sahih. Hadis dhaif tak boleh buat amal. Hadis sahih saja boleh buat amal. Kul, kata pada mereka,
Hal yastawil a'ma wal basir. Adakah sama satu orang yang buta, atau orang buta tentang Quran, tentang hadis ni, itu isi kandung dia, wal basir, dengan satu orang yang tahu, yang celek, maknanya tahu tentang Quran dan hadis. Afala tadhakkaru, apakah kamu tidak nak ambil pelajaran? Maknanya tidakkah kamu nak berfikir bahawasanya ikut wahyu itulah yang sebenar. Ini ajaran Nabi ni. Nah, ayat berikutnya, wa anzir bihi, maka berilah peringatan bihi, dengan Quran itu. Nabi ini, Nabi akan beri peringatan dengan Quran itu, alladzina yakhafu, kepada orang-orang yang takut, ayyuhsyaru ila rabbihim, bahwasanya suatu hari dia akan dihimpun menghadap Tuhan mereka di akhirat kelak. Laisa lahum min dunihi min waliyyin wala syafi'un, tidak ada lagi bagi mereka selain daripada Allah satu orang pelindung, satu orang penjamin, wala syafi'un, dan satu orang yang boleh beri syafaat. Syafaat ni kerana kasih sayang. Nah, macam tadi ni Papa Habib tadi kan, Papa Habib Syiah Kristian, dia puja Nabi, nak wali, sahabat-sahabat Nabi, anak cucu Nabi ni kerana mereka-mereka ni orang beriman. Jadi oleh kerana dia beriman, maka siapa yang baik dengan orang beriman akan baik dengan Tuhan. Dia ibaratkan kita ni macam dengan Tuhan ni ibarat kita dengan Datuk Najib lah, gitu. Gitulah Datuk Najib. Jadi kita nak rapat dengan Datuk Najib tak boleh. Jadi kita kena rapat dengan orang yang rapat dengan Datuk Najib. Siapa dia? Datuk Najib ni kalau silai bulan dia tak rapat juga, kalau bini dia tak okey, maka kena cari orang yang rapat dengan bini dia, bukan? Siapa yang rapat dengan bini Datuk Najib? Katalah pendandang rambut dia lah. Dia kan dia jaga rambut dia tu kan? Tak, jaga rambut dia. Jadi kita baik dengan pendandang rambut dia, maka kalau kita baik, bodek pendandang rambut dia tu akan menyebabkan kita ni jadi baik dengan bini dia. Bini dia tu memang baik dengan suami dia. Jadi caranya kita nak baik dengan pendandang rambut dia tak kenal, kita pula tak kenal dia. Kita baik dengan adik-beradik kepada pendandang rambut tu, kita baik dengan orang tu. Maka kita minta tolong orang tu supaya orang tu baik, sampaikan mesej kita kepada pendandang rambut tu. Pendandang rambut ni masa tengah dandang tu, ada basuh-basuh rambut tu, basuh kepala tu, ni Puan Sri ni gini Datin Sri kapal. Nah, ni orang kita ni tengah susah ni, projek tak boleh ni, boleh tak tolong beritahu boksa no, hari ni tak apa lagi, esok tak apa lagi, hari-hari dia minta. Jadi bini dia kata okey lah, tapi bayar segitu dia tak balik lagi ni, nantilah dia balik kita aja. Maka bila bini dia beritahu, jadi Datuk Najib tu jadi terkesan dengan bini dia, maka projek pun lulus. Itu sama kita dipanggil rasuah. Kalau kita buat gitu, dipanggil rasuah, corruption. Nah, dengan Allah Ta'ala kalau buat gini, neraka. Ini syirik pada Allah. Allah Ta'ala tidak terkesan. Awak baik macam mana dengan Nabi Muhammad pun, kalau awak tak tauhid pada dia, neraka juga. Contoh saudara dia Abu Talib, bukan main lagi saya itu, tolong lagi, beri garanti lagi, kamu jangan kacau anak saudara aku ni, senyap belaka musyrik Mekah. Masuk neraka ada? Masuk neraka kerana tak tauhid pada Allah. Lepas tu awak nak bodek selain pada ni, Allah, ni yang baik ni, Nabi titik mata masa mati tu.
tak boleh tolong saudara dia. Yang tolong dia. Jadi jangan sekali-kali dia panggil ni syafaat. Dia panggil syafaat tu wala syafa'atun. Tak ada. Wala syafi'un, dan tidak ada pemberi syafaat qahriyah. Qahriyah ni kerana kasih sayang. Syafaat kerana kasih sayang, tak ada lah betul. Jadi maknanya pendadah rambut Puan Rosmah ni sayang dengan adik dia. Adik dia nya sayang dengan kita. Faham? Maka bila gitu dia beritahu kakak dia tu, kakak dia kata okeylah. Jadi kakak dia pula Rosmah ni sayang pada dia. Maka dia pun kata okeylah. Ya, Rosmah pula beritahu ke suami dia. Suami dia kata okeylah. Tu dia panggil syafaat qahriyah. Dan gitu tu sudah corruption dah di Indonesia ni. Seluruh dunia ni kata memang rasuah dah kalau lagu ni. Kalau berlaku gini, contohlah saya kata ni. Nah, maka dengan Allah Ta'ala awak buat perkara yang sama, tu syirik pada Tuhan. Nah, syirik ni macam mana? Neraka tak keluar-keluar je. Macam mana neraka ni? Macam mana neraka? Nak tahu neraka ni berapa lama? Berapa lama yang lama tu, yang kekal. Ibaratnya sebiji pasir 1000 tahun. Sebiji pasir 1000 tahun. Pasir pula pada pasir Sahara Afrika sana, pada pasir terbesar sekali di dunia. 1000 tahun awak ambil satu, buang. 1000 tahun pula ambil satu, buang. Sehinggalah tidak ada satu biji pasir di pada pasir Sahara. Tu masih lagi belum kekal abadi lagi. Allah. Tak ada hal lah nampak syiriknya. Cuma kalau cabut pasir tu 1000 tahun tu sebiji. Sehingga habis pasir pada pasir Sahara tu masih belum lagi keluar daripada neraka. Nah, itu makna kekal. Jadi nak buat syirik tak ada masalah lah. Budaklah tu gitu je lah, lama tu je lah. Tak lama mana. Wala syafi'un, dan tidak ada pemberi syafaat qahriyah la'allahum yattaqun, supaya mereka tu boleh bertakwa. Jadi siapa yang tidak syirik itu akan dapat takwa. Nah, okey, ini ayat terakhir malam ni, 2 ayat. Surah Al-Maidah semula. Ayat 68. Al-Maidah. Al-An'am, Al-Maidah. Muka surat 79. Ha? 119. Ayat 68, 67, 68. Yaitu bahagian kedua surah Al-Maidah. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, yaitu Nabi Muhammad. Ini tugas Nabi. Tugas Nabi ialah menyampaikan perintah Allah Ta'ala ni semua sekali. Tidak boleh kurang-kurang, sikit pun tak boleh. Bermakna siapa yang kata Nabi ni beri wahyu pula, beri hadis pula yang baru tentang tarikat tu, tarikat ni adalah dusta. Nah, awak tak usah percayalah semua tarikat ni kagum. Ni ayat dia. Bahawasanya Nabi wajib menyampaikan risalah Allah Ta'ala ni semua sekali. Tidak boleh tangguh, tidak boleh kurang kat satu pun. Ayatnya, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbika. Sampaikanlah saja 100%.
wahyu yang kami turunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu, daripada Tuhan kamu itu. Wahyu sini Quran, Quran apa saja wahyu lain yang daripada hadis ke apa ke. Wa illam taf'alu wa illam taf'al, dan jika sekiranya kamu tak lakukan, tak mengajar, fama ballaghta risalatahu, maka kamu tidak dipanggil tak menyampaikan lagi risalah Allah. Tak beritahu satu tu tak sampai langsung. Tak beritahu satu tu dia tak sampai langsung. Maka dustalah siapa-siapa yang kata tarikat ni ada hadis Nabi kata dia kata mimpi jumpa Nabi tu gini buat syariat baru. Antara wirid-wirid baru adalah dusta. Ni ayat dia. Maknanya kalau Nabi tak beritahu, maknanya dia tidak lagi menyampaikan risalah Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Ta'ala sekiranya kamu buat wallahu ya'simuka minan nas, Allah Ta'ala akan menjaga kamu daripada ancaman manusia sini. Nabi semenjak bila dengar saja ayat ni dia baca, semenjak daripada tu tak ada bodyguard lagi. Sebelum pada tu ada bodyguard, depan, belakang, kiri, kanan, bodyguard. Bila turun saja ayat ni, maka Nabi kata, pergi kamu daripada aku. Jadi sahabat Nabi jalan juga dengan dia, cuma duduk sebelah-sebelah gitu jelah. Tidak seolah-olah macam bodyguard lagi. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan beri pimpinan kepada kaum yang kafir. Ayat berikut ni, ayat terakhir malam ni. Kul, kata pada mereka, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lastum ala syai'in, tidak sekali-kali kamu berada dalam apa-apa pegangan agama. Ni kata kita ni, kau siapa tak kira, siapa-siapa yang turun dah diterima kitab ni, lastum ala syai', tidaklah kamu berada atas apa-apa pegangan agama, hatta tuqimut taurata, sehinggalah kamu boleh tegakkan kitab Taurat. Kalau orang Taurat, orang Yahudi, kalau dia Yahudi, kena tegakkan kitab Taurat, kena hidupkan kitab Taurat. Wal Injila, kalau kamu orang Kristian, kena kamu perhidupkan kitab Injil. Wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan Quran, ma situ rujuk pada Quran, unzila ilaikum min rabbikum, dan Quran yang diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Maknanya kita ni ingat, kita semua ni tidak ada atas pegangan agama mana-mana sekiranya kita tidak tegakkan apa yang ada dalam Quran. Kalau tak belajar, agak-agak macam mana? Angin-angin kosong. Wala nazidanna katsiran minhum, dan benar-benarlah kami akan tambah banyak di antara mereka itu, ma unzila ilaika mir rabbika, kami akan tambah kefahaman agama. Allah Ta'ala akan tambah lagi, wa nazidan, benar-benarlah kami kebanyakan daripada mereka itu, ma unzila ilaika mir rabbika, kami akan tambah kepada kebanyakan daripada mereka yang engkar, ma unzila ilaika mir rabbika, daripada bala yang diturunkan ke kamu oleh Tuhan kamu, yaitu tughyanan wa kufra.
dalam keadaan sesat, syirik kepada Allah, dalam keadaan durhaka, kufra, dan keadaan kufur, buat syirik. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka jangan sekali-kali kamu putus asa terhadap orang-orang kafir untuk tabligh pada dia, untuk kita tabligh pada dia. Jangan putus asa, sebab mereka ni akan dapat akibat daripada durhaka tu, durhaka yang mereka buat kepada Allah dengan engkar pada perintah Allah Ta'ala tu, kufra, lepas tu ada kufur pula, buat syirik lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.